Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashab rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Tutup kipas. Kipas ini tak? Tutup. Angin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ketahui olehmu, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kamu akan bala bencana dan musibah yang akan terjadi ataupun berlaku bukan hanya terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kamu kepada semua makhluk. Wa'lamu anallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah sungguh Allah Ta'ala itu maha keras balasan azab siksaan dia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ia tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi SAW, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasih kepada ianya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah, saya bersyukur Allah Ta'ala, tuan-tuan yang hormati Fadil Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, dan kuasa masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Nampaknya kat luar tu dah hujan. Alhamdulillah, hujan rahmat insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung pembahasan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, latihan kepada orang yang soleh, yang dikarang oleh, mana kita asalnya dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik, dan kita masih lagi dalam pembahasan dalam bab yakin dan tawakal. Ada dua lagi hadis yang masih belum dibaca dan dikupas. Hadis yang pertama, hadis yang bernombor 85. Lupa tak? 85 Hadis yang diterima daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala
Ya ini iza kharaja min baitihi bismillah. Iza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu hudita wa kufita wa ukita wa tanaha wa tanaha anhu syaitan. Wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum, dan selain mereka. Hadis ini merupakan hadis hasan. Zadahu Abu Dawud fayaqulu ya'ni asy-syaitan li syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ini diterima daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah meredha Allah Taala akan dirinya. Qala berkata ia, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW, junjungan kita, kasih kita, telah bersabda, man qala, yakni barang siapa berkata, man qala barang siapa berkata, man ni biasanya untuk isim nakirah. Nakirah ni faedah dia umum. Nakirah ni berfaedah umum, dan man ni biasanya isim mausul lah. Kita belajar bab nahu, bila jumpa perkataan man ni biasanya untuk isim mausul. Isim mausul. Baik. Yakni barang siapa berkata, yakni iza kharaja min baitihi, apabila keluar ia daripada rumahnya dengan dia mengucapkan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala, tiada daya, wala quwata, dan tiada kuasa, illa, kecuali, istisna, kecuali, billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, hudita. Hudita mana orang tu telah mendapat hidayah. Wa kufita, dan orang itu telah mendapat kecukupan. Dan orang itu telah mencapai kecukupan. Wa ukita, dan orang itu telah mendapat pemeliharaan. Wa tanaha anhu syaitan, dan kemudian dia dijauhkan daripada gangguan syaitan. Semana syaitan tidak akan mengacau ataupun tidak mengganggu dia. Ini hadis ataupun doa yang selalunya diamal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini hadis hasan lah, bukanlah hadis sahih. Hadis ini kurang sikit martabatnya berbanding dengan hadis hasan. Tahu ya? Jadi doa ini biasa dia diamalkan dan dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat dia tak banyak pun, bukan susah sangat pun kita nak baca. Kalau doa tu mungkin panjang meleret tu mungkin susah kita nak bacalah, nak hafalkan. Ini hanya beberapa perkataan saja. Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala, tiada daya, wala quwata, tiada kuasa, tiada kepayaan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Semaknanya kita menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah. Kerana tak semua perkara dalam dunia ni kita boleh nak kawal, tak boleh nak kawal. Bila kita keluar pada rumah kita, kan, siapa nak jaga rumah kita? Kalau bukan Allah Ta'ala yang menjaga. Mungkin kita boleh menyediakan alat-alat security lah, perlindungan, alat-alat keselamatan rumah, okay? Dengan CCTV. Kalau zaman sekarang ni ramai yang pasang CCTV di rumah mereka lah. Tetapi kalau benda tu kecurian nak berlaku, apa saja boleh berlaku. Malahan pencuri pun kadang-kadang dia lebih cerdik daripada kita lagi. Dia lagi pandai pula. Dia boleh mematikan switch mana-mana switch, kan, alat-alat penggera dan sebagainya, sehingga kan kita tak boleh nak trace, siapakah pencuri yang masuk ke dalam rumah kita. Malah ada kadang-kadang kita boleh tengok, ada juga kadang masa kita boleh tengok pencuri masuk melalui CCTV, tetapi pihak berkuasa pun kadang-kadang masih lagi gagal mengesan, kan, masih gagal mengesan walaupun kita boleh lihat dalam CCTV pencuri tersebut. Malah ada pencuri kadang-kadang dia tersengih pula kat CCTV tu. Dia golaan kita pula. Dia kata nanti tuan rumah nak tengok gambar kita, kata. Jadi kita pun posinglah dekat kamera CCTV tu. Kerana dia yakin
kan tuan rumah tak akan dapat tangkap dia. Dia yakin penguasa tak akan dapat tangkap dia. Kerana kadang-kadang pencuri itu bukan orang situ, orang tak daripada mana dah, jauh. Jadi pihak kuasa pun tak dapat menangkap mereka. Tahu Jadi dalam bab ini kan ada benda-benda kadang-kadang tak boleh kita nak kawal. Jadi kita serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati-hati manusia ini semuanya berada dalam genggaman Allah. Hati-hati manusia semuanya berada dalam genggaman Allah. Segala perbuatan dan juga gerak bagi manusia semuanya dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau contohnya pencuri dapat masuk pun mungkin dia tak boleh nak keluar. Kan ada kes-kes tu kan. Pencuri dapat masuk dalam rumah tapi nak keluar tak boleh. Cari pintu tak jumpa. Last tuan rumah pun balik. Ni apa hal pula ni? Terkelontang pula dalam rumah dia ni. Rupanya dia tak jumpa pintu keluar. Masya-Allah tuan-tuan. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mesti ada ikatan dan hubungan kita kepada Allah. Baik, yuqal lahu, dan dikatakan baginya hudita. Jadi barang siapa yang berkata dengan atau membaca doa ini, maka dikatakan baginya orang ini telah mendapat hidayah. Wa kufita, dan orang ini telah mendapat kecukupan. Wa ukita, dan orang ini telah mendapat pemeliharaan. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan kan gagal ataupun tak mampu dia nak menguasai sesuatu benda yang kita telah minta perlindungan kepada Allah Taala. Baik, hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga wa ghairuhum, dan selain pada mereka itu. Waqala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadis ini merupakan hadis hasan. Zadahu Abu Daud, kemudian Abu Daud telah menambah perkataan yang lain pada lafaz di sini. Dia kata fa yuqalu, maka dikatakan orang, yakni asyaitan li syaitan akhar. Syaitan berkata bagi syaitan yang lain. Nampak? Syaitan berkata bagi syaitan yang lain. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiyah. Bagaimana bagi engkau tu dengan laki-laki yang sungguh telah mendapat hidayah, dan sungguh dia telah mendapat kecukupan daripada Allah, dan sungguh dia telah mendapat pemeliharaan daripada Allah Taala. Maksudnya, bagaimana kamu nak kacau dia? Macam mana kamu nak ganggu dia? Sudah tentu kamu tak mampu nak ganggu. Kalau seorang tadi telah mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula syaitan nak, contohnya nak kacau, nak ganggu rumah kita, nak ganggu anak-anak kita dan sebagainya, sedangkan kita telah menyerahkan segala pemeliharaan rumah kita, harta benda kita dan sebagainya di atas pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk dia punya maksud hadis. Maksud dari ini daripada Anas radhiyallahu taala anhu, katanya sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca yakni apabila hendak keluar daripada rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa, yang bermaksud dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nescaya dikatakan baginya udita wa ukifa ukita wa tanaha syaitan, yang bermaksud engkau ditunjuk ke jalan yang lurus lagi benar, engkau ditolong ataupun dicukupi, engkau dipelihara daripada segala kejahatan musuh, nescaya mengelak syaitan daripadanya. Syaitan pun mengelak, tak mampu nak mengacau, nak mengganggu dan sebagainya. Ataupun bukan syaitan saja, jin pun sama jugalah. Jin pun tak ampun ganggu. Kalau dalam hadis ni buat syaitan lah, tapi tak kira lah, asal nama kata kan nak kacau kita, nak ganggu kita, insya-Allah semua tu akan terpelihara. Baik, pengajaran hadis, Nabi mengajar umatnya supaya berdoa ketika keluar pada rumah. Masing-masing yang doa seperti di atas. Inilah doa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu doa. Dulu ada doa yang lain dah kita dah ajar itu. Apa doa lain tuan-tuan? Doa yang kita baca itu, hadis yang ke-84 hari itu, bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzuka min adilla au udilla au azilla au uzilla au azlima au uzlima au ajhala au yujhala au yujhala alaihi. Hadis ini merupakan hadis sahih.
Hadis riwayat daripada Abu Daud, Tirmizi wa ghairuhuma, dan selain keduanya bi asani dan sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Maksudnya apa tuan-tuan? Apabila kita keluar daripada rumah kita, iza haraja min baitihi, maka naklah kita berkata bismillah, tawakkaltu ala Allah, kan? Allahumma inni, sungguh ya Allah Tuhanku, ini sungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah, an adilla au udilla, bahawa aku sesat ataupun disesatkan, bahawa aku sesat ataupun disesatkan, au azilla au uzilla, ataupun aku ni dipesongkan ataupun aku memesongkan ataupun dipesongkan. Aku pesong, terpesong ataupun dipesongkan. Asal mana zillah ni maksudnya gelincir. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Jadi azillah mana gelincir, pesong. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kita terpesong ataupun dipesongkan. Au azlima au uzlima, ataupun kita menzalimi orang ataupun kita dizalimi. Au ajhala au yujala, ataupun aku jahil ataupun dijahilkan. Alayya atasku. Alayya atasku. Ini doa yang kita dah baca hari itu. Jadi doa ini ada kaitan juga dengan ini. Hampir sama lafaznya, cuma yang di sini pendek sikit berbanding dengan yang hari itu. Yang kedua, syaitan tidak berdaya mengganggu orang yang telah berserah diri kepada Allah. Syaitan tak akan mengganggu, tak akan berjaya mengganggu seseorang itu kalau seandainya kita telah berserah diri kepada Allah. Mana lebih kuat, syaitan dengan Allah? Siapa yang menjadikan siapa? Adakah syaitan menjadikan Allah, Allah Ta'ala menjadikan syaitan? Sudah tentu jawapannya, Allah yang mencipta syaitan. Tapi syaitan ni jenis makhluk yang angkuh. Dia makhluk yang sombong. Dia ego dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia ni sombong dan angkuh, dan dia termasuk dalam kumpulan orang yang takabur kepada Allah. Bila Allah Ta'ala perintah dia sujud pada Nabi Adam, perintah sujud pada Nabi Adam, dia tak nak. Mana sujud itu ialah penghormatan, bagi penghormatan pada Nabi Adam. Dia tak nak. Dia kata khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jadi pada api, dia jadi pada tanah. Mana lebih mulia tanah daripada api? So, siapa yang sombong, angkuh, samalah macam syaitan. Samalah macam orang yang ada api, bara api dalam dia. Dia tidak boleh menerima pandangan-pandangan ataupun pendapat daripada orang lain. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-87. Apa benar? An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhara yahtarifu fashakal muhtarifu akhahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la'allaka turzaqu bih rawahu Tirmizi bi isnad sahih ala syarti Muslim. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih di atas syarat Imam Muslim. Di atas syarat Muslim. Kadang-kadang ada syarat, mana setiap perawi ini kadang-kadang dia ada syarat dia sendiri untuk menentukan hadis itu sahih ataupun tidak. Baik. Hadis ini terima daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah meredha Allah Taala untuknya. Qala berkata, ya kana ikhwani ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dua sahabat ataupun dua saudara ala ahdi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi, adalah salah seorang daripada keduanya datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal akhara yahtarifu, sedangkan yang seorang lagi tadi dia kata yahtarifu maksudnya membuat kerja. Seorang lagi buat kerja, sibuk buat kerja, cari duit, kan, cari duit, bekerja siang malam kita cari duit lah. Sedangkan yang sahabat lagi diri, kan, fasyaka muhtarifu akhahu Nabi SAW,
maka mengadulah orang yang bekerja tadi, sahabat yang bekerja tadi akan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala laka tarzuqu bihi, mudah-mudahan kau diberikan rezeki bihi dengannya. Mudah-mudahan kau diberikan rezeki dengannya. Apakah yang tersirat daripada hadis ini? Kan hadis ni nyatakan pada kita bahawa ada dua orang saudara, kan, yang mana seorang ni bekerja, seorang lagi tadi menuntut ilmu. Dia selalu ikut dan juga mendengar kuliah-kuliah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat-nasihat Nabi dia suka dengar. Tapi ni dia malas bekerja sikit. Tapi dia suka dengan nasihat. Suka dengar ceramah, kan, ustaz-ustaz atau guru dan sebagainya. Dia suka lagi dengar. Jadi bila tak ada duit, dia akan minta daripada abang dia. Dia minta saudara tadilah yang bekerja tadi. Jadi saudara yang bekerja tadi mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dia kata, kau tengoklah saudaraku tu, dia kata, dia tu malas bekerja, dia kata, asyik menuntut ilmu aja. Mana kau pergi ya Rasulullah, dia akan ada kat situ. Dia dengar kuliah-kuliah dan ceramah daripada engkau ya Rasulullah. So macam mana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala'allaka tarzuqu bihi. Mudah-mudahan kau dapat rezeki dengannya. Mudah-mudahan kau dapat rezeki dengan dia, disebabkan dia ni suka dengar ceramah, suka dengar kuliah, suka dengar mauizah, tausiah, nasihat-nasihat, pengajaran dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dia punya keberkatan tadi mengalir pada sahabat yang bekerja tu. Mudah-mudahan keberkatan tadi, kan, kelebihan dia tadi. Kerana orang untuk ilmu kan Allah Taala tanggung rezeki dia, betul tak? Orang untuk ilmu ni banyak kelebihan-kelebihan dia. Malahan ayat pun ada nyatakan, hendaklah sebahagian kamu tu pergi berjuang dan sebahagian lagi tinggal. Jangan duk semua pergi berjuang, berjihad pada jalan Allah Taala. Sedangkan orang untuk ilmu tak ada. Mesti ada orang yang belajar ilmu, tuntut ilmu dengan tugu dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bila orang yang pergi berperang itu balik, maka orang yang dengar ceramah ini dia bagi nasihat kepada orang yang balik tadi, dia sampaikan ilmu. Jadi masing-masing akan dapat pahala, manfaat hasil daripada pesanan-pesanan yang diberikan tadi. Baik, yah tertipu maksudnya yaktasibu. Yah tertipu maksudnya yahtasibu wa yatasabbabu. Yahtasibu ni bekerjalah ataupun berusaha ataupun mencari rezeki ataupun yatasabbabu ni mana bersebab mana lebih pada usaha lah. So bekerja, mencari pendapatan dan sebagainya. Baik, kita lihat terjemahan ini tuan-tuan. Hadis ini terima daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Katanya ada dua adik-beradik. Di sini kata adik-beradik. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang selalu pergi berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi pergi membuat kerja. Seorang lagi pergi membuat kerja, suka buat kerja. Dia rajin. Tapi menuntut ilmu dia malas sikit. Okay. Maka yang bekerja itu mengadu halnya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan PL ataupun pengangai saudara itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, semoga engkau diberi rezeki dengan sebab dia. Semoga Allah Ta'ala bagi rezeki dengan sebab dia, keberkatan dia, usaha dia tadi dengan menambahkan ilmu tadi. Kerana usaha menambah ilmu pun penting untuk kita menghilangkan kejahilan ataupun kegelapan dalam diri kita. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih mengikut daripada syarat Muslim. Lafaz yahtarifu maksudnya bekerja, mencari nafkah hidup. Penting nafkah hidup ni. Kerana zaman sekarang tuan-tuan lihat banyak kes-kes perceraian rumah tangga. Banyak kes perceraian antaranya ialah suami malas bekerja. Suami malas bekerja. Isteri pula terpaksa menanggung pula suami. Isteri pula terpaksa menanggung anak-anak. Malah kadang-kadang isteri pula terpaksa macam peminta sedekah. Minta sedekah, minta pinjam dengan adik-beradik. Pinjam duit dengan abang, pinjam duit dengan kakak, pinjam duit dengan ayah, pinjam duit dengan atuk, pinjam duit dengan jiran dan sebagainya. Kenapa? Suami ada dalam rumah,
tapi macam patung je. Tercongok macam tu je. Tak boleh nak diharap. Bila ditegur, dimarahkan, dia melawan. Kau pandailah nak ajar dia tak. Kau rajin pun ialah kau jual sendiri dia kata. Memang susah tu tak kalau dapat. Dia macam kata bawa biawak hidup tu. dukung biawak hidup tu kan. Memang menyusahkan betul lah. Tapi bila time naklah dia tu. Pandai dia minta ngomah bila time nak. Tahu nak kan? Tak tahu lantak lah tuan. Time nak kan. Bila time nak tu pandai dia pujuk isteri tadi. Dia kata kena taat, dia kata. Walaupun di belakang unta, dia kata. Isteri pun taat lah walaupun di belakang unta. Tapi dalam bab nafkah yang lain, bagi rezeki, bayar bil api, bayar telefon, bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar motor dan sebagainya, dia serahkan kat isteri dia. Tak poning kepala orang tu. Itu sebabnya kadang-kadang banyak kes berlaku perceraian itu disebabkan antara faktor begitulah tuan-tuan. Malas bekerja, malas berusaha. Malah isteri kadang minta pasah di mahkamah. Baik, pengajaran pada hari ini, pertama digalakkan membantu ahli ilmu. Digalakkan bantu ahli ilmu. Ini orang belajar. Dan juga di kalangan para ulama. Digalakkan kita support mereka, bagi sumbangan. Anak-anak kita contoh nak pergi belajar di luar negara, nak pergi belajar di Mesir, nak pergi belajar di Jordan, nak pergi belajar di Maghribi, duit tak ada. So kita bantulah mana-mana yang kita boleh bantu. Sumbangkanlah. Tapi dengan syarat orang nak pergi belajar tu pergi belajar betul-betul, jangan belajar main-main. Ada yang kadang-kadang belajar main-main. Kan? Orang dah bagi sponsor dah, tolong dah bantu dan sebagainya. Tapi bila sampai ke sana, belajar sekejap je. Lepas itu dah tak belajar dah. Ataupun duduk je dalam bilik, belajar tak ada. Jadi telah mensia-siakanlah kan orang yang bagi sumbangan, bagi bantuan dan sebagainya. Kena kita tegur tu, beritahu tu. Nak belajar betul-betul. Sebab nanti kita menghabiskan duit orang. Sedangkan dia punya keuntungannya tak ada. Hasilnya tu tak ada. Buang duit je pergi tempat orang. Bukan mana kita nak halang orang pergi belajar, tak boleh. Kita tak boleh nak halang orang pergi belajar. Tapi orang nak pergi belajar ni mesti niat dia betul-betul. Pasang niat baik-baik, insya-Allah. Allah Taala akan bantu orang-orang belajar ni dan dibagi ilmu dan balik besok jadi alim. Bila balik jadi alim, jadi orang. Jadi orang mengajar pula. Kan, ambil pula orang kata tauliah mengajar di masjid-masjid. Di surau-surau, bagi ceramah sana, bagi ceramah sini. Sampai ke ilmu yang belajar di luar negara tu. Baik. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang mana rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendorong orang lain membantunya. Nampak? Kalau orang tu betul niat dia ikhlas kerana Taala menuntut ilmu, insya-Allah akan ada saja orang yang nak bantu dia. Akan ada atau tak? Akan ada aja orang nak menyumbang. Apalagi zaman sekarang ni tentang di kalangan kita ni kadang-kadang duit banyak. Duit pencen banyak. Duit hasil daripada perniagaan banyak, keuntungan. Ada lebihan zakat. Okey, dia bagi sumbangan, dia bayar zakat tadi kepada anak kita yang pergi belajar untuk ilmu. Dia dapat pahala yang besarlah insya-Allah kat situ. Yang ketiga, seorang itu naklah berbangga kerana mempunyai pekerjaan yang baik dan memperolehi rezeki yang lumayan. Kerana rezeki yang diperolehi itu mungkin disebabkan doa orang yang lain. Nampak? Kadang-kadang kita dapat rezeki yang berlimpah ruah kan? Kadang-kadang bukan disebabkan doa kita, bukan disebabkan kealiman kita, bukan disebabkan oleh kesolehan kita, tapi dia hasil daripada doa sahabat kita, kawan kita yang mendoakan kita. Itu pentingnya kita minta doa daripada orang lain. Kerana doa kita kan belum tentu lagi akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita ni memang jenis orang yang belagak sikit. Orang belagak sikit. Oh, kau bercakap belagak, macam mana doa kau nak terima? Jadi masing-masing ukurlah pada diri kita sendiri kan. Diri sendirilah. Kita ni jenis orang macam mana. Kalau kita jenis ni orang lara-lara kan, orang tak tentu arah, lebih baik kita minta sahabat kita yang soleh mendoakan bagi
bagi kita. Mudah-mudahan doanya mustajab. Yang ketiga, tapi dah yang ketiga. Baik. Kemudian kita masuk bab yang seterusnya, babun fil istiqamah. Bab pada menyatakan istiqamah. Bab pada menyatakan berpegang teguh di atas jalan yang lurus, istiqamah. Berpegang teguh di atas jalan yang lurus adalah dituntut oleh Islam, supaya semua umat berpegang teguh di atas jalan yang betul dengan penuh iman serta mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebut dalam Quran dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Maka hendaklah kamu istiqamah. Fastaqim. Okay? Biasa kan pernah jumpa perkataan fastaqim kan? Dalam video apa tu, kadang-kadang audio kuliah kan? Audio kuliah yang buat live tu. Kat situ dia ada tulis fastaqim dia. Fastaqim, lepas tu dia letak nombor kawan. Sila bagi sumbangan. Dia buat video live kan? Ada sahabat-sahabat kita kadang dia buat video live ceramah-ceramah kan, ustaz, maulana ke apa semua kan, ketua daripada luar negara sebagainya, syekh-syekh tu. Kemudian dia buat video live, lepas tu dia letak kat bawah tu, dia punya frame kat bawah tu fastaqim. Lepas tu dia bagi nombor kawan, sila bagi sumbangan. Apa makna fastaqim? Fastaqim maknanya adalah kamu berjalan lurus, berada pada jalan yang lurus. Fastaqim kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepada kamu. So maknanya perbuatan mustaqim ini, kelakuan mustaqim ini memang sangat dituntut. Itu sebabnya tuan-tuan, kita dalam apa perkara-perkara saja, kita jangan kata kojak sana, kojak sini, kojak sana, kojak sini. Janganlah seperti kita ni, istilah itu apa tu? Sumpah-sumpah. Tahu tak sumpah-sumpah? Pernah tengok kan sumpah-sumpah? Sumpah-sumpah ni tuan-tuan, dia boleh berubah-ubah warna dia. Pernah tengok kan video tentang sumpah-sumpah ni? Sumpah-sumpah ni ialah satu makhluk yang hebat juga, canggih juga, yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sumpah-sumpah ni dia boleh berubah-ubah warna. Bila jumpa dengan berwarna kuning, dia bertukar, dia punya kulit tu berwarna kuning. Bila jumpa orang kata daun berwarna hijau, dia tukar kulit berwarna hijau. Kemudian berwarna coklat, dia tukar coklat. Warna biru, tukar biru. Okey, warna oranye tu, warna oranye. Ini bukan politik ya. Ini tak ada kena-mengena dengan politik. Okey. Jumpa warna biru, tukar warna biru. Okey? Jumpa warna merah, tukar warna merah. Itulah tabiat dan perangai, kan, kelebihan yang ada kepada sumpah-sumpah. Dia boleh bertukar-tukar bentuk, tukar-tukar warna. Dan orang munafik pun tuan, macam tu juga perangai dia. Orang munafik kan, dia berpura-pura Islam. Zahirnya nampak dia Islam, tapi hakikatnya itu dia bukan Islam. Ketua munafik pada zaman Nabi SAW itulah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Jangan salah sebut. Ada yang sebut Abdullah bin Ubi, dia tu. Apa Abdullah bin Ubi? Ada satu khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat dia dalam Jawi. Khutbah tu pada Jawi. Jadi imam tu baca Abdullah bin Ubi. Pula Abdullah bin Ubi. Abdullah bin Ubay. Tapi dia baca Abdullah bin Ubi. Samalah kan, dalam kitab Arab kan ada, dalam kitab Jawi kan ada. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bawau mim. Bawau mim maknanya apa? Bumi, tapi dia baca bum. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bum. Jadi orang semua tertolak. Apalah jadi ke bom? Jadi bom ni manusia. Manusia buat bom. Tapi ialah ilham tu memang Allah Taala bagi ilham dia buat bom. Bom pun penting juga. Kan, tentera, pihak tentera keselamatan, antara kehebatannya ialah senjata dia bom lah. Kalau tak ada bom, jadi pihak musuh pun tak berani melawan. Kerana zaman sekarang ni macam-macam alat yang canggih. Tapi bom juga boleh memusnahkan orang.
boleh melenyapkan orang di muka bumi. Seperti yang berlaku di Jepun dulu kan, bom atom yang dijatuhkan di apa tu, Nagasaki dan Hiroshima. Kan? Nagasaki dan Hiroshima. Kenapa? Kerana pihak British ni, Amerika ni, dia balas dendam kerana Jepun telah memusnahkan dia punya pelabuhan tu di Hawaii tu. Apa nama pelabuhan tu kan? Pearl Harbor yang banyak dia musnahkan habis teruk. Banyak kapal-kapal perang Amerika tu dimusnahkan, diletupkan. Hasil daripada kapal-kapal jejak pejuang tu daripada Jepun tu kan, daripada kapal induknya dia musnahkan. Jadi orang Amerika ni tercabar, akhirnya dia buat bom yang dimusnahkan dengan impak yang besar. Itulah dibuatlah bom atom. Maka dihantarlah ke Nagasaki dan Hiroshima dan dijatuhkan tuan. Habis semua. Kan? Orang bersalah ke tak bersalah ke, habis semualah. Itu dia punya implikasi daripada bom. Kerana dia punya kata kemusnahan itu sangat besar. Bukan kecil punya kemusnahan. Kalau contohnya bom atom digugurkan di Melakai ni tuan-tuan, apa terjadi pada Melakai ni? Bom atom dijatuhkan di Melakai. Apa terjadi pada Melakai? Habis. Hilanglah Melakai di muka bumi. Tak akan ada lagi tuan-tuan. Bukan Melakai je, Johor pun habis. Bukan Johor je, Gombau, Tampin, Pulau Pilah, tak? Gomonci, semua habis sap, lenyap di bumi sebabkan oleh bom atom. Kerana dia punya efek dia sangat besar. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Zalikum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surah Al-Fusilat ayat 30 hingga 32. Maksudnya, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata mereka itu, Rabbunallah, Allah Ta'ala itu telah Tuhan kami. Summastaqamu, kemudian mereka itu beristiqamah di jalan yang betul, di jalan lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nescaya turunlah atas mereka itu para malaikat. Alla takhafu, oleh itu janganlah kamu merasa takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu berduka cita. Wa abshiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang mana syurga tadi kamu telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum, kami ini merupakan penolong kamu. Awliya maksudnya penolong atau pembantu. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tastahi, dan bagi kamu itu padanya itu sesuatu benda yang kamu inginkan. Tastahi, satu benda yang kamu inginkan, satu benda yang kamu citakan. Anfusakum, oleh diri kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu itu padanya itu apa-apa yang kamu inginkan, kamu minta, kamu seru. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai sebutan penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang pengampun lagi maha mengasihani. Pengampun dan mengasihi. Baik, ini ayat itu dan merupakan ayat yang memberi pengetahuan memberitahu kepada kita bahawa orang-orang yang istiqamah, orang yang tetap pendiriannya kan, walaupun di orang kata pelbagai cabaran, fitnah, tohmah, tribulasi, karinah dan sebagainya dikenakan pada dia tetap istiqamah, tetap berada di jalan yang lurus. Dia tidak mudah terpengaruh contohnya dengan orang kata tawaran-tawaran pangkat, tawaran-tawaran kedudukan, tawaran-tawaran jawatan. Contoh paling mudah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW diminta supaya menghentikan dakwah baginda. Orang-orang kafir Quraisy menawarkan jawatan kepada Nabi.
Ya Muhammad, kan kau hentikanlah dakwah kau ni. Kalau kau nak jawatan, kami boleh bagi jawatan. Ya Muhammad, kalau kau nak isteri, kami boleh carikan isteri. Ya Muhammad, kalau kau nakkan jadi ketua, kami boleh jadikan ketua. Ya Muhammad, kamu nak ni kan tak boleh, kami boleh bagilah. Itu tawaran yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak terpengaruh. Tak terpengaruh, tidak tergoda, tidak orang kata termakan budi, tak? Tak termakan. Termakan budi ni bahaya juga tuan-tuan. Betul tak? Banyak kalau kita kadang-kadang termakan budi. Bila termakan budi tuan-tuan, nak tak nak kenalah dengar cakap dia. Kenalah dengar apa yang dia cakap. Walaupun kita susah nak terima, tapi sebabkan oleh termakan budi, maka kita terpaksa ikut dan patuh. Nampak? Itu bahayanya termakan budi. Itu sebabnya kita kalau boleh janganlah termakan budi. Tapi kalau dah terpaksa termakan budi, nak buat macam mana? Serahkanlah semua urusan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kadang-kadang ada benda yang kita kadang kita tak mampu. Tak mampu dan kita tak larat nak buat. Okey. Jadi Allah Taala menyebut pada kita orang-orang yang menyatakan Allah Taala itu Tuhan mereka, kemudian istiqamah, nasihat akan turun para malaikat yang beritahu kepada mereka, janganlah kamu takut dan jangan kamu gundah, dan Allah Taala akan menjaminkan syurga, diberi syurga kepada kamu. Yang mana syurga tadi pula dijanjikan kepada kamu. Baik. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat lain, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang, qalu yang berkatalah mereka itu, Rabbunallah, Allah itu Tuhan kami. Summa, kemudian istaqamu, kemudian dia istiqamah, tetap berada di jalan yang lurus dan benar. Fala khaufun alaihim, maka tiada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tiada kegundahan. Tidak ada takut dan tak ada gundah. Ini sifat-sifat ciri-ciri orang yang istiqamah. Orang yang tak istiqamah, dia akan ada perasaan takut dan gundah. Takut, gundah, kecewa, macam-macam lagi lah. Orang yang istiqamah, dia tak tergugat apa-apa. Dia menyerahkan urusan itu semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang diserang daripada kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya, dengan pelbagai serangan. Musuh-musuh Islam ni yang tak suka pada kita, kadang-kadang dia benci kat kita. Dia tengok kita ni terlampau aktif sangat. Ustaz ni aktif ni, aktif berdakwah ni, tak boleh ni. Ustaz ni rajin ni nyampaikan ilmu sana sini sana. Ustaz ni rajin pergi sana, masuk sana, masuk sini, bagi berdakwah lah, ajak orang berislam. Maka ada saja golongan tertentu nak menyekat daripada usaha dakwah Islam ini. Jadi orang yang sifat-sifat istiqamah begini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada perasaan kecewa, tak ada perasaan duka cita, tak ada orang kata gibap tak ada. Malahan dia tak minta ganjaran pun. Kalau ikut pada Nabi dan Rasul tuan-tuan, dalam konteks mereka berdakwah, kan, kami tidak minta balasan daripada kamu, kami tidak minta upah daripada kamu. Melainkan upah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala saja yang akan beri upah. Dan para Nabi dan Rasul, mereka tak minta upah. Mereka tak minta ganjaran. Mereka terus berdakwah. Balighuni walau ayat, sampaikan walaupun sepotong daripada ayat. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni syurga, khalidina fiha, kekal mereka itu fiha di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang telah mereka amalkan ataupun mereka usahakan. Baik, kita baca satu hadis je. Hadis berkenaan hadis ini, berkenaan bab istiqamah ini. Hadis daripada Abi Umar. An Abi Umar wakila Abi Amrata Sufyan ibni Abdullah
Qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam. Ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la asalu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Hadis yang pertama diterima daripada Abu Amrin, namanya gelarannya Abu Amrin. Semua nama sebenar tidak dinyatakan sini. Ini nak kena tengok dia punya syarah dia. Syarah dia. Siapakah dia Abu Umar ini? Wakilah dan dikatakan orang Abi Umar Sufyan bin Abdullah, itu dia. Sebenarnya Abi Umar itu ataupun Abu Umar nama sebenarnya ialah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata ya qultu, aku berkata ya Rasulullah kulli fi Islam. Ya Rasulullah, kata ulimu li bagi aku fil Islam, dalam Islam ini kaulan, satu perkataan, satu ucapan, la asalu, tidak aku minta, anhu daripadanya, ahadan akan seseorang, ghairaka selain pada engkau. Kan? Ya Rasulullah, beri aku nasihat, beri aku satu ucapan, satu motivasi, satu kata-kata perangsang lah. Ya Rasulullah, bagi aku kata-kata motivasi atau perangsang yang mana aku tak akan minta kata-kata ini daripada orang lain, melainkan daripada engkau ya Rasulullah. Nampak? Melainkan daripada engkau ya Rasulullah, aku minta nasihat daripada engkau supaya nasihatkan aku. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tak akan minta pun seseorang daripada selain daripada engkau ya Rasulullah. Baik, apakah Nabi punya pesan pada lelaki ini? Qul, kata ulimu amantu billah, aku beriman dengan Allah, summa istaqim, kemudian istiqamahlah. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Bila kamu dah ucap beriman kepada Allah, naklah kamu istiqamah di dalam beriman kepada Allah. Istiqamah dalam menegakkan benda-benda baik, benda-benda makruf, kita istiqamah. Jangan kita kejap okey, kejap tak okey, kejap rajin, kejap malas, ataupun kejap pesong sana, kejap pesong sini. Kerana Islam ni tuan-tuan, asal Islam ni ialah lurus. Islam ni lurus. Asal Islam ni ialah selamat. Asal Islam tu selamat ataupun keamanan. Tapi berada jalan lurus pun dikatakan sebagai Islam. Kan Islam ni jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan lurus tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan yang telah engkau beri nikmat akan mereka itu. Mana orang-orang yang dahululah di kalangan para nabi dan rasul yang telah mendapat nikmat akidah ataupun pegangan yang betul. Itulah satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Baik, pengajaran hadis yang pertama, istiqamah ialah menjaga batas-batas syarak. Gini. Kalau musannaf kata istiqamah ialah menjaga batas-batas syarak. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, istiqamah itu ialah melakukan suruhan dan menjauhi larangannya, dan tidak menyimpang ke sana ke sini seperti kelakuan seekor musang. Insya-Allah. Seperti kelakuan seekor musang. Betul tak musang? Kojak ke sana sini kan? Musang ke tupai kan? Pasti kan tupai kan? Tupai kan kojak melompat sana, kojak melompat sini. Kan melompat ke sini balik. Lepas sedikit. Musang kan? Tupai je dalam musang macam tu juga. Kojak ke sana, kojak ke sini, kojak ke sana, kojak ke sini. Okey. Istiqamah, kata Umar Ibn Khattab, bila melakukan suruhan dan menjauhi larangan dan tidak menyimpang ke sana ke sini seperti kelakuan seekor musang. Malahan kalau menyimpang ni pun boleh dilanggar di kita. Kita tengok tu kadang-kadang binatang tu, ayam tu kan. Ayam kalau minta jalan atau lembu minta jalan, kadang-kadang dia patah balik. Bila dia patah balik, itu yang kena langgar. Kalau dia tak patah balik, dia mendobut begitu, dia tak ni. Khinzir, babi ke khinzir? Babi ke khinzir sama lah, tak kisahlah. Babi ke khinzir. Kalau babi kata khinzir ni, dia kalau melintas jalan menobut je tu, berdosu pun ya, dia tak ada patah balik dah. Kalau lembu ke kambing, ayam,
Dia patah balik. Patah balik tu ya tuan-tuan yang kena langgar tu. Langgar tu dekat syahid lah. Syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Kerana syahid ada 3. Pertama syahid akhirat. Yang kedua syahid dunia. Yang ketiga syahid akhirat. Macam mana dikatakan syahid dunia dan akhirat? Syahid dunia dan akhirat itu orang-orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia niat ikhlas berjuang pada jalan Allah Taala dan dia mati di medan perang. Medan perang. So ini dikatakan sebagai orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Macam mana dikatakan orang mati syahid dunia? Orang mati syahid dunia ini kan dia pergi perang lawan tentera kafir. Tapi dalam masa sama dia niat kerana nak dapatkan harta. Dia niat kerana nak tunjuk ke orang dia hebat, dia berani. Kemudian dia terbunuh di medan perang. Dia terbunuh di medan perang. Jadi zahiriat kita nampak dia mati syahid, tapi hakikatnya tidak mati syahid. Itu dikatakan sebagai syahid dunia. Syahid dunia, tapi akhirat dia bukan mati syahid. Yang ketiga dikatakan sebagai orang syahid akhirat. Orang syahid akhirat ini kan orang ialah seperti orang yang mati terjatuh daripada bangunan tinggi, orang mati tenggelam, orang mati dihentam dengan hentaman yang kuat. Hentaman yang kuat. Orang kalau perempuan tu mati bersalin. Mati bersalin kan? Mati sakit perut. Okey, ini dikatakan sebagai mati syahid akhirat. Bukan syahid dunia, bukan syahid dunia akhirat. Tapi mati syahid pahala untuk akhirat dikatakan sebagai mati syahid. Tapi di dalam bab dunia kita tak kategorikan sebagai mati syahid. Tapi di akhirat dia mendapat pahala daripada konteks dalam sudut dia mati syahid. Baik. Yang kedua, dakwaan beriman semata-mata tidak memadai jika tidak dibukti dengan amalan. Kerana amalan terakhir itu adalah terjemahan kepada iman yang tersemat dalam jantung hati. Nampak? Dakwaan beriman semata-mata tak madailah. So, iman ni mesti dibuktikan. Iman mesti diterjemahkan. Mana iman tu? Iz'an bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih ataupun amal bil arkan. Yang ketiga, orang mukmin hendaklah berkekalan dalam mengerjakan ibadah dan meninggalkan segala perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, iman adalah perkara asas dalam Islam. Oleh itu tinggalkanlah keimanan dengan penuh kesedaran. Tingkatkanlah keimanan dengan penuh kesedaran dan rasa tanggungjawab. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah perkongsian kita malam ni tuan-tuan. Beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan perkongsian malam ini insya-Allah sikit sebanyaklah akan menambahkan pemahaman kita, pemantapan kita, pengukuhan kita dalam bab ibadah, dalam bab akidah, dalam bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Asyik hujan lah di luar. Hujan lebat. Hujan lebat. Tak ada? Tak ada, tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shariqa wa alim taqabbala wa askan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin, Allahumma ijma'na hazatum al-marhumah wa tafarraqana min ba'dika farqan ma'suma. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.